Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mazlan dan saya akan terangkan tentang kesepaduan sosial. Apakah itu kesepaduan sosial? Kesepaduan sosial merujuk kepada satu proses yang menyatu padukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Kesepaduan sosial merupakan elemen penting dalam memastikan sesebuah komuniti atau negara itu berada dalam keadaan aman dan harmoni. Ia juga merupakan prasyarat kepada keadaan yang stabil dan masyarakat tanpa konflik. Contoh negara luar yang mengamalkan kesepaduan sosial. Negara-negara maju yang meletakkan kesepaduan sosial sebagai satu polisi yang penting dalam dasar pembangunan. Contohnya, Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Perancis dan Australia. Negara-negara ini memajukan bangsa dengan mempunyai semangat kekitaan yang kuat, rasa hormat, tolak ansur, saling percaya satu sama lain. Konsep kesepaduan sosial di Malaysia. Di Malaysia, Syamsul Amri Baharudin telah mengenengahkan konsep kesepaduan sosial sebagai formula penting bagi mengurus masyarakat majmuk berdasarkan kepada konsep dan ciri-ciri kesepaduan. Menurut beliau, kesepaduan sosial ialah suatu keadaan aman, stabil dan makmur sejahtera yang wujud dalam sesebuah masyarakat, khususnya yang berbilang etnik. Kesepakatan sosial, social bonding, yang kuat yang terbina untuk sekian lamanya adalah berasaskan kepada 5 prasyarat. Yang pertama, taraf kebenaran yang berkualiti seperti mempunyai indeks kualiti hidup yang sederhana ke tinggi. Yang kedua, akses kepada kemudahan yang boleh menjamin dan mempertahan kualiti hidup dan mobiliti sosial. Yang ketiga, aturan sosial yang stabil, aman dan selamat. Yang keempat, interaktif, aktif berlandaskan jaringan dan pertukaran hubungan yang positif. Yang kelima, wujudnya usaha positif ke arah pelibatan semua pihak dalam kegiatan arus perdana. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan pandangan tokoh tentang kesepaduan sosial. Ibnu Khaldun menamakan kesepaduan sebagai asabiah yang merujuk kepada perpaduan sosial dengan penekanan kepada kesatuan, kesadaran kumpulan, dan kesepaduan sosial. Kedua-dua konsep ini adalah sama karena ia membawa pengertian esprit de corps atau semangat kekitaan atau group feeling. Emil Durkheim menamakan kesepaduan masyarakat simpel atau tradisional ini sebagai solidarity mechanical atau mechanical solidarity, dan masyarakat kompleks pula dikenali sebagai solidarity organic atau organic solidarity. Selanjutnya ialah pandangan tokoh tentang perubahan masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, masyarakat beranjak daripada bentuk sederhana kepada bentuk kompleks dalam setiap bidang. Beliau menyebut tentang tahap keinginan bermula daripada keperluan asas dan kemudian keperluan yang lebih terperinci. Semangat kekitaan akan hilang apabila suatu masyarakat atau suku-suku kaum itu sudah mengecapi kemewahan dan kemakmuran. Mereka akan berubah daripada pelbagai aspek budaya apabila hidup menetap di bandar dengan berinteraksi dengan masyarakat luar dan saling bercampur gaul dalam aktiviti ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang menumpukan pada kepentingan kumpulan tetapi mengutamakan kepentingan individu. Durkheim pula menganggap bahwa masyarakat berevolusi daripada kesepaduan atau solidarity mekanikal sehingga ke solidarity organik. Masyarakat solidarity mekanikal bersifat tradisional, bersaiz kecil, manakala masyarakat solidarity organik merupakan masyarakat bandar atau kapitalisme. Menurut beliau, proses penghususan dalam pekerjaan mempunyai kebaikan, yaitu membolehkan pengetahuan teknologi berkembang, manakala keburukannya ialah individu atau kumpulan mesti bergantung dengan yang lain. Kemudian kawalan sosial. Kedua-dua ahli sosiologi ini percaya bahwa kawalan sosial adalah berkait rapat dengan kepercayaan individu. Dalam masyarakat simpel, masyarakat dikawal oleh sistem kepercayaan dan agama selain daripada adat resam. Semua ini adalah berkenaan dengan kesadaran kolektif.
Kesadaran kolektif adalah the totality of belief and sentiments common to the average members of a society forms a determinate system with life of its own. Menurut Durkheim, hukuman dalam perpaduan mekanikal bersifat represif, yaitu bersifat menindas dan menghukum kerana komuniti bertindak balas dengan segera jika ahlinya mencabar kewibawaan undang-undang konvensional. Umumnya undang-undang agama biasanya bersifat represif. Dalam masyarakat kompleks pula, kawalan sosial adalah berbentuk undang-undang restitutif dan tidak berkaitan dengan kesadaran kolektif. Ia ditubuhkan secara khas dan diadili oleh orang-orang yang telah dilantik sahaja dan bukannya masyarakat secara awamnya. Mengikut Ibnu Khaldun pula, kawalan sosial dalam masyarakat simpel adalah berdasarkan kepada kepemimpinan. Oleh yang demikian, mereka memerlukan pemimpin yang baik yang dapat menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat atau pengikut bagi mengelakkan daripada berlakunya perpecahan semangat kekitaan, karena semangat ini perlu untuk mempertahankan diri dan suku. Selain itu, kepatuhan dalam amalan-amalan agama dan kepercayaan kepada ajaran-ajaran kenabian dan kewalian dapat menghalang sifat-sifat buruk antara mereka seperti iri hati dan sebagainya. Kepatuhan seperti ini dapat mengawal tingkah laku masyarakat dan membolehkan masyarakat saling bertoleransi antara satu sama lain tanpa sebarang prejudis akibat perbezaan sosial. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa integrasi dan perpaduan masyarakat majemuk dibina berdasarkan kepada kepercayaan kepada Allah, semangat dakwah, keadilan, akuntability, penghormatan bersama, saling mempercayai, keikhlasan mutlak, rajin, kerjasama, kecemerlangan, rawatan persaudaraan, kejujuran dan kebenaran, moral, pengetahuan, tingkah laku yang baik, pengorbanan, kemas, dan kebersihan. Kesemua ini merupakan nilai etika yang berupaya membangunkan sesuatu peradaban. Selanjutnya ialah etika. Apa itu etika? Etika yang juga dikenali sebagai falsafah moral merupakan satu cabang falsafah yang membabitkan penyusunan, mempertahankan, dan mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Ia merujuk kepada tingkah laku moral manusia dan bagaimana untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Etika berasal daripada perkataan Yunani yaitu ethos yang bermaksud watak. Etika merupakan piawaian yang berasaskan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajiban manusia. Ia berkait rapat dengan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan masyarakat dalam menentukan perbuatan atau tingkah laku masing-masing. Kemudian, apa kepentingan etika dalam kehidupan? Kehidupan yang beretika akan memastikan manusia melaksanakan kewajiban hidup yang memberi faedah kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Sebagai contoh, seseorang itu dikatakan beretika apabila bertindak jujur, menunjukkan belas kasihan dan kesetiaan manakala perbuatan seperti menipu, mencuri, dan membunuh dianggap perbuatan yang tidak beretika, dan seterusnya menggambarkan sifat-sifat manusia kurang bertamadun. Etika sesebuah bangsa itu boleh menentukan jatuh bangunnya sesebuah peradaban. Kemajuan sesebuah negara itu banyak bergantung kepada sikap, mentaliti, dan tingkah laku positif penduduknya yang senantiasa mengejar ilmu pengetahuan bagi melahirkan inovasi-inovasi yang berupaya membangunkan negara berkenaan. Sesebuah negara yang kurang hasil buminya berupaya untuk maju dengan adanya sumber manusia yang berkualiti, dengan adanya budaya kerja yang beretika, sebagaimana yang berlaku di negara Jepun. Ini menunjukkan bahwa etika dan peradaban yang baik itu adalah penting dalam memajukan negara. Seterusnya kita pergi ke peradaban. Menurut Mahdi Abu Hassan dan Khadijah Muhammad Hambali, pengertian peradaban seringkali disamakan dengan pengertian tamadun yang merujuk kepada pencapaian dan kemajuan sesebuah bangsa dan masyarakat meliputi aspek rohani dan jasmani. Antara sarjana Muslim terawal yang mengutarakan konsep peradaban atau tamadun ini
ialah Abu Nasir Al-Farabi melalui kitabnya Al-Siyasah Al-Madaniyah yang memperkenalkan istilah Al-Madaniyah pada abad ke-11 Masihi. Istilah tersebut kemudian dipopularkan oleh sarjana Arab seperti Muhammad Farid Wajdi dan Syekh Muhammad Abduh. Istilah tamadun yang berasal daripada perkataan Arab. Tamadun yang telah lama diterima pakai dalam perbendaharaan bahasa Melayu ini sebenarnya dipopularkan oleh Jurji Zaidan pada abad ke-19 Masihi. Menurut Naqib Al-Atas, istilah tamadun memberikan pengertian kehidupan insan bermasyarakat telah mencapai tahap kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur. Terminologi lain yang juga merujuk kepada pengertian peradaban ialah umran dan al-hadarah yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun pada abad ke-14 Masihi. Kesemua istilah yang dibincangkan merujuk kepada satu tujuan yang sama, iaitu pembangunan kota, kehalusan tata susila dan kebudayaan serta kehidupan berteraskan akidah, syariah dan akhlak yang mulia. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembinaan dan kemajuan sesuatu peradaban ialah faktor agama. Pembinaan peradaban. Pembinaan peradaban harus bercirikan keseimbangan antara kemajuan material dengan ketinggian akhlak yang berpaksikan tauhid. Kebanyakan sarjana dan pemikir bersependapat bahawa faktor manusia merupakan unsur terpenting dalam memastikan kelangsungan sesebuah peradaban. Manusia sebagai makhluk sosial seperti mana yang diistilahkan oleh Ibnu Khaldun merupakan pelaku utama yang berperanan membentuk dan mencorak peradaban. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak boleh hidup secara bersendirian tetapi memerlukan individu lain untuk dilahirkan, diasuh, dididik dan dibesarkan. Manusia juga memerlukan komuniti untuk membangunkan institusi sosial bagi tujuan memajukan diri. Interaksi dan kerjasama inilah yang akhirnya melahirkan sesebuah peradaban manusia. Konflik kesepaduan sosial. Konflik kesepaduan sosial berlaku apabila nilai bersama dalam kalangan mereka tidak dihayati dan dikongsi bersama. Semenjak terjadinya rusuhan etnik pada 13 Mei 1969, Malaysia telah menjadikan perpaduan nasional sebagai matlamat akhir utama untuk dicapai, khususnya melalui dasar ekonomi baru yang dilancarkan pada tahun 1971. Walau bagaimanapun, apabila DEB tamat pada tahun 1990, perpaduan yang diidamkan itu masih belum tercapai. Dapat kita perhatikan dengan semakin merebaknya pengangguran di kalangan bangsa Melayu, termasuk di kalangan mereka yang berkelulusan tinggi. Di samping itu, pengagihan pendapatan bukan sahaja memperlihatkan kemiskinan yang masih berleluasa di kalangan bangsa Melayu, malah juga memperlihatkan jurang perbezaan yang semakin luas baik sesama bangsa Melayu maupun antara bangsa Melayu dengan yang bukan Melayu. Kita memang mengakui bahawa dasar ekonomi baru yang diilhami dan dilancarkan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak di awal tahun-tahun 70-an dahulu telah berjaya memperbaiki kedudukan sosio-ekonomi bangsa Melayu secara relatif. Tetapi sejak awal tahun 80-an ternyata telah gagal mencapai matlamat yang ditetapkan. Pada 1991, rakyat Malaysia diperkenalkan pula oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri ketika itu, dengan wawasan 2020 yang berteraskan konsep bangsa Malaysia. Suatu bentuk perpaduan yang dijangkakan akan dicapai pada tahun 2020. Sehingga tahun 2009, tiada sebarang tanda-tanda jelas di mana perpaduan yang diharapkan itu akan dicapai. Maka diperkenalkan pula konsep Satu Malaysia oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk merangsang masyarakat Malaysia ke arah perpaduan. Biarpun perpaduan yang diimpikan masih belum tercapai dalam tempoh 42 tahun lalu, namun kita telah mencapai sesuatu yang signifikan yang menjadikan Malaysia negara contoh kepada banyak negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Kemudiannya, Perdana Menteri Malaysia ke-7 iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah melancarkan pula wawasan kemakmuran bersama 2030 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 5 hari bulan September 2019 bagi memberi suntikan baharu agar kesepaduan dapat dikukuhkan melalui perkongsian ekonomi yang adil.
saya melancarkan wawasan kemakmuran bersama 2030 dengan tema penyusunan semula keutamaan pembangunan Malaysia. Dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 bermatlamat supaya ekonomi Malaysia melonjak kepada ekonomi berpendapatan tinggi di samping memperkasa kuasa beli rakyat. Ia merupakan hala tuju ekonomi negara bagi tempoh 10 tahun bermula 2021-2030 yang bertujuan merapatkan jurang pendapatan dan pembangunan antar kelas, kaum dan wilayah. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 akan memacu pembangunan negara secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif buat semua rakyat Malaysia ketika negara berhadapan dengan ketidaktentuan ekonomi dunia akibat perang perdagangan yang sedang berlaku antara Amerika Syarikat dan negara China. Ia menjadikan ekonomi Malaysia lebih berdaya tahan serta menyuburkan perpaduan dalam kalangan rakyat serta memantapkan kestabilan Malaysia sebagai sebuah negara demokratik. Dari kesepaduan sosial ke kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional dilihat sebagai satu proses dinamik apabila rakyat pelbagai kaum dan etnik dengan sosio budaya, agama, adat resam, bahasa dan wilayah yang berbeza dapat hidup dalam suasana aman damai serta harmoni. Berdasarkan sejarah, ada beberapa isu perbalahan kaum yang agak besar dan rumit pernah berlaku dalam negara kita. Bagaimanapun, ia dapat ditangani dan tidak merebak ke tempat lain. Kini, isu-isu sensitif melibatkan hubungan kaum kelihatannya semakin meningkat apabila berkembangnya media sosial yang menjadi media utama rakyat, menyalurkan perasaan tidak puas hati terhadap orang lain. Penggunaan media sosial yang begitu terbuka telah mengakibatkan ada pihak yang menggunakan kesempatan ini untuk menimbulkan rasa kurang senang serta mencetuskan api perkauman. Masyarakat perlu bijak dalam menerima pakai segala maklumat yang diperolehi di internet agar tidak mudah terpengaruh dengan sentimen dan mainan segelintir pihak untuk menggugat keharmonian dan perpaduan yang sudah dibina sejak sekian lama. Perbezaan ideologi politik dalam kalangan rakyat seiring mencetuskan perbalahan yang boleh membawa kepada konflik perkauman yang serius sekiranya ia tidak ditangani secara bijak. Setiap pihak perlu mempunyai rasa tanggungjawab untuk memastikan kesepaduan ini dapat dikekalkan dan menjadi bertambah baik demi masa hadapan generasi yang akan datang. Punca konflik kesepaduan sosial di Malaysia. Pertama, tidak menghayati dan mengamalkan prinsip hukum negara. Kedua, perbezaan ideologi politik. Ketiga, kurangnya interaksi antara kaum disebabkan pemisahan yang berlaku dari segi penempatan tempat tinggal, persekolahan dan pekerjaan. Keempat, tidak peka dan kurang berminat memahami budaya kaum-kaum yang lain. Kelima, tidak mahu menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama untuk berkomunikasi dalam acara formal atau tidak formal. Keenam, proses sosialisasi yang dialami sejak kecil dari ibu bapa, sekolah dan rakan sebaya telah menanamkan nilai-nilai negatif yang prejudis terhadap kaum lain. Proses kesepaduan sosial. Masyarakat Malaysia terdiri daripada perbezaan-perbezaan yang pelbagai, iaitu dari segi aspek etnisiti, agama, bahasa, politik, kelas sosial, gender dan antara generasi. Sebagai sebuah masyarakat yang bertanggungjawab, kita hendaklah mengurus dan menyusun perbezaan yang sedia ada ini demi mencapai keamanan dan kestabilan serta meneruskan kelangsungan hidup. Menurut Prof. Ulung Datu Dr. Samsul Amri Baharudin, keadaan yang wujud dan terus-menerus dinikmati oleh sebilangan besar anggota masyarakat majmuk di dunia ialah kesepaduan, iaitu suatu fenomena sosial yang dipacu oleh idaman mendalam terhadap perpaduan yang seterusnya mempengaruhi anggota masyarakat tersebut untuk mengilhamkan berbagai-bagai ikhtiar dan kegiatan yang dianggap sebagai prasyarat mencapai perpaduan. Sebagai seorang ahli dalam sebuah masyarakat yang pelbagai,
kita bertanggungjawab secara bebas untuk bertindak dan berperilaku ke arah mencapai keamanan dan keharmonian. Cara terbaik dalam menangani pertelingkahan antara kaum adalah dengan segera mencari jalan penyelesaian melalui perundingan agar terhasil persetujuan, kompromi dan tolak ansur. Sememangnya konflik tidak dapat diselesaikan secara keseluruhan, namun ia dapat diminimumkan demi kesejahteraan hidup. Menurut Prof. Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin, terhadap 4 tahap hubungan etnik dalam sejarah Malaysia. Pertama, era konflik 1945 hingga 1960. Ini berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Kedua, era stabil tetapi tegang tahun 1961 hingga 1970. Ketiga, era kesepaduan sosial tahun 1971 hingga tahun 2011. Dan akhir sekali, era kestabilan ekonomi dan kestabilan politik bagi mendukung kemakmuran, iaitu proses simbiosis, dan ianya berlaku sekarang. Kaedah penyelesaian konflik di Malaysia. Cikgu Razi, boleh saya tanya sesuatu tak? Boleh Senai. Kamu nak tanya apa tu? Apakah kepentingan penyelesaian konflik di Malaysia? Menurut sejarah masyarakat Malaysia, segala bentuk konflik, perbalahan dan perbezaan boleh diselesaikan dengan cara melakukan kesatuan, alliance dan inovasi sosial, innovation. Apakah kaedah penyelesaian konflik yang terdapat di Malaysia? Terdapat 4 kaedah penyelesaian konflik di Malaysia, iaitu proses akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi. Apakah kaedah-kaedah tersebut masih penting untuk diguna pakai pada zaman moden ini? Ia penting bagi menghasilkan konsensus, kompromi dan kebersamaan, convergence, selain menyumbang kepada keseluruhan proses kesepaduan sosial dan seterusnya perpaduan nasional. Kaedah yang pertama adalah kaedah akomodasi yang membawa maksud proses yang memerlukan kerjasama dua atau lebih pihak yang mempunyai matlamat yang berbeza untuk membentuk satu matlamat yang dapat memuaskan hati kedua-dua pihak. Situasi menang-menang apabila kedua-dua pihak yang bertentangan pendapat memperoleh faedah daripada satu matlamat yang baru yang telah dibina secara bersama dan kolektif. Contohnya, meskipun bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan, namun bahasa-bahasa lain masih boleh diguna pakai selagi ia tidak bertentangan dengan prinsip perlembagaan. Seterusnya, kaedah kedua adalah kaedah akulturasi yang membawa maksud proses penerimaan unsur budaya daripada satu kelompok masyarakat kepada satu kelompok yang lain. Tahap penerimaan bergantung kepada sejauh mana kebudayaan asing tersebut mampu memberikan kelebihan dan manfaat kepada sesebuah kelompok itu. Kaedah yang seterusnya adalah kaedah asimilasi yang membawa maksud proses penggabungan kebudayaan masyarakat yang berbeza-beza untuk membentuk satu kebudayaan serta identiti masyarakat yang baru. Kaedah ini boleh mendatangkan dua jenis kesan berbeza kepada masyarakat tersebut. Pertama, kelompok masyarakat yang diasimilasikan berubah menjadi satu kelompok baru dengan menghilangkan budaya serta identiti asalnya. Kedua, kelompok yang diasimilasikan mengamalkan kebudayaan baru yang dicipta hasil daripada pencantuman budaya antara kelompok dengan kebudayaan asalnya. Proses ini boleh berlaku apabila golongan minoriti bersedia menyerap budaya golongan majoriti dan golongan majoriti bersedia menerima golongan minoriti tersebut. Kaedah yang keempat dan juga yang terakhir adalah kaedah amalgamasi. Amalgamasi merupakan suatu tahap asimilasi yang paling tinggi.
Proses ini terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras yang baharu. Proses perkahwinan campur antara etnik merupakan suatu contoh proses amalgamasi. Melalui perkahwinan campur ini, satu generasi baru atau budaya baru dapat dilahirkan. Seterusnya, langkah-langkah bagi mewujudkan kesepaduan sosial antara kaum di Malaysia. Pertama, menghapuskan prasangka negatif. Kedua, mewujudkan suasana saling memahami. Ketiga, mewujudkan semangat perpaduan. Keempat, mencari jalan menyelesaikan masalah yang membabitkan isu perkauman. Kelima, sentiasa mencari jalan mewujudkan kehidupan sejagat yang harmoni, aman dan sejahtera. Seterusnya, menganjurkan program yang melibatkan semua kaum dan akhir sekali, melibatkan badan-badan agama dan sosial untuk anjurkan program-program yang melibatkan semua kaum. Apakah kaedah pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia? Kaedah pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia terdiri daripada 3, iaitu menjadikan rukun negara sebagai teras budaya, mematuhi dan menghormati perlembagaan persekutuan, dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pertuturan bersama. Cabaran ke arah mencapai kesepaduan nasional. Yang pertama adalah perbezaan budaya di antara kumpulan etnik. Seterusnya adalah sikap prasangka kepada etnik yang lain. Seterusnya adalah sikap etnosentrik yang mengagung-agung etnik sendiri dan memandang rendah kepada etnik yang lain. Pengaruh media sosial, perbezaan ideologi politik, dan terakhir adalah jurang ekonomi di antara etnik. Penghayatan nilai. Masyarakat Malaysia perlu terus menyumbang kepada pembangunan tamadun bangsa Malaysia. Menghormati set nilai yang mendasari masyarakat Malaysia dan masyarakat serantau seperti nilai hormat menghormati, menjalin keharmonian, menjaga maruah sesama kaum, mengiktiraf simbol dan ekspresi setiap ahli masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahawa sistem nilai yang wujud dalam kalangan masyarakat dapat menyumbang kepada tercapainya kemajuan dan pembangunan ekonomi negara. Kesimpulannya, dalam usaha kita untuk menjadi sebuah negara bangsa, pelbagai strategi, pendekatan dan dasar telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menjadikan negara ini bukan sahaja makmur dan maju dalam semua bidang, tetapi juga mempunyai hubungan etnik yang harmoni dan bersatu padu, serta mencapai integrasi nasional di bawah sistem persekutuan. Malaysia ialah sebuah negara yang menyaksikan rakyat berbilang kaum, budaya dan agama dapat hidup dalam keadaan aman dengan rakyatnya yang memiliki kesatuan dan perpaduan yang utuh. Sementara hubungan kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan berada dalam keadaan harmoni sesuai dengan tuntutan perlembagaan. Perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan tunjang kestabilan sosio-politik di negara ini yang dapat menjamin kemajuan dan keutuhan bangsa. Itu saja daripada saya. Terima kasih.